Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua. Okey, baiklah, kita bertemu semula lagi. PDPR kita kali ini kita akan sambung lagi bab 6 iaitu 6.3 kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, kita akan tengok kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia membolehkan pelbagai kegiatan manusia dijalankan. Kegiatan tersebut berbeza-beza mengikut kesesuaian bentuk muka bumi. Pertama sekali kita akan lihat kepentingan tanah tinggi. Okey, apakah kepentingan tanah tinggi? Kita akan tengok di sini satu persatu. Okey, ada 3 kepentingan tanah tinggi. Yang pertama pelancongan, yang kedua pertanian, okey, dan yang ketiga jana kuasa hidroelektrik. Okey, hidroelektrik. Itu 3 kepentingannya. Okey. Okey, kita tengok dahulu. Ya, betul. Okey, kita tengok dahulu pelancongan. Okey, apakah kepentingan pelbagai bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia ini? Kita tengok kepentingan yang pertama iaitu pelancongan. Okey, kawasan tanah tinggi mempunyai pemandangan yang menarik, suhu yang nyaman, okey, dan sesuai untuk pelancongan. Contoh kawasan tanah tinggi yang digunakan sebagai pelancongan adalah seperti Bukit Bendera, Pulau Pinang, Gunung Kinabalu, Sabah, Genting Highland, Pahang. Okey, itu 3 contoh. Seterusnya kita tengok pertanian. Kawasan tanah tinggi sesuai untuk tanaman hawa seperti sayur-sayuran, bunga-bungaan dan buah-buahan. Okey, contohnya Cameron Highland, Pahang, tanah tinggi Kundasang. Kita boleh tengok gambar di sebelah ini. Okey, gambar di sebelah ini kita ada tanaman strawberry di Cameron Highland. Okey, itu contoh pertanian. Seterusnya kita ada jana kuasa hidroelektrik. Okey, kawasan tanah tinggi menerima hujan yang banyak sesuai untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Contohnya Empangan Kenyir. Okey, Terengganu. Kuasa hidroelektrik ini menggunakan air. Okey, air. Jadi hidro tu air maksudnya. Empangan Kenyir Terengganu. Okey, Empangan Temenggur Perak. Okey, Empangan Cendroh Perak, Empangan Bakun Sarawak, Empangan Batang Ai Sarawak, Empangan Tenom Panggi di Sabah. Okey, yang sebelah ini contoh Empangan Bakun di Sarawak. Okey, itu untuk kepentingan tanah tinggi. Baiklah, kita akan masuk lagi iaitu kepentingan tanah pama. Okey, dalam sini terdapat 4 kepentingan tanah pama. Kita tengok satu persatu. Yang pertama pertempatan. Yang kedua kita ada perindustrian dan perdagangan. Yang ketiga ada perhubungan dan pengangkutan. Dan yang keempat kita ada pertanian. Itu untuk kepentingan tanah pama. Okey, pertempatan. Pertempatan kawasan tanah pama yang rata serta struktur tanah yang stabil sesuai untuk pertempatan. Pertempatan ini maksudnya tempat tinggal, perumahan. Ini contoh sebelah ni gambar contoh pertempatan di Sandakan, Sabah. Okey, kita tengok kawasan lain yang ada pertempatan, contohnya di Kuala Lumpur. Johor Bahru, Johor. Okey, Alor, Star, Kedah dan Sandakan, Sabah. Itu contoh kawasan pertempatan. Okey, untuk kawasan tanah pama, kepentingan yang pertama adalah pertempatan. Okey, kita tengok kepentingan yang kedua iaitu perindustrian dan perdagangan. Kawasan tanah pama dilengkapi kemudahan infrastruktur asas, berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan.
Contohnya kawasan perindustrian Perai, Pulau Pinang. Kawasan perindustrian Shah Alam Selangor. Okey, itu yang kedua. Kawasan perindustrian Kemunting di Perak. Ada 3 kawasan dijadikan perindustrian dan perdagangan. Okey, di Perai, Shah Alam dan Kemunting. Okey. Kita tengok contoh ni, gambar ni adalah kawasan perindustrian di Taiping, Perak. Okey. Yang ketiga, kepentingan yang ketiga, perhubungan dan pengangkutan. Okay, kamu boleh tengok gambar ini, ada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Okey. Jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang dapat dibina di Tanah Pama. Tanah Pama ni tanah yang rata. Okey. Contohnya Lebuh Raya Utara Selatan, lapangan terbang KLIA dan landasan kereta api laluan pantai barat. Okay. Semua kawasan ini digunakan atas kawasan Tanah Pama ya. Okay. Pertanian. Okay. Seterusnya yang keempat, pertanian. Kawasan Tanah Pama sesuai untuk pertanian. Contohnya pertanian padi di dataran Kedah, Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang. Seterusnya ada tanaman pertanian getah, kelapa sawit dan nanas di dataran Johor. Okey, ini contoh tanaman nanas di dataran Johor. Kita tengok info geografi. Getah antara tanaman utama di Malaysia. Getah digunakan untuk menghasilkan pelbagai barangan getah untuk diekspor ke luar negara. Pada tahun 2015, ekspor getah dari Malaysia mencapai kira-kira RM18 bilion. Itu info geografi. Okey, itu untuk kepentingan Tanah Pama. Jadi ada 4 kepentingan. Yang pertama, pertempatan, perindustrian dan perdagangan, perhubungan dan pengangkutan serta pertanian. Okey, sekarang kita tengok pula kepentingan saliran. Okey, kepentingan saliran ada 4 kepentingan, iaitu sebagai sempadan, perikanan, perhubungan dan pengangkutan serta pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Okey, kita tengok dahulu sempadan. Sungai di Malaysia berfungsi sebagai sempadan antarabangsa dan sempadan negeri. Contohnya Sungai Golok Kelantan ini digunakan sebagai sempadan antarabangsa antara negara Malaysia dengan negara Thailand. Okey, sebagai sempadan antara 2 negara. Sungai Bernam pula sempadan antara negeri Selangor dengan negeri Perak. Okey, Sungai Bernam sempadan. Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan yang kedua, iaitu perikanan. Sungai dan tasik penting untuk kegiatan penternakan dan penangkapan ikan air tawar. Contohnya Sungai Endau, Johor, Sungai Pahang, Sungai Rajang, Sarawak, Tasik Kenyir, Terengganu. Okey, itu untuk perikanan. Sekarang perhubungan dan pengangkutan. Okey, sungai juga digunakan untuk mengangkut kayu balak. Contohnya ini untuk pengangkutan. Okey, pengangkutan menggunakan jalan air, atas air. Okey, Sungai Kinabatangan, Sabah, Sungai Rajang, Sarawak dan Sungai Baram, Sarawak. Itu contoh pengangkutan, perhubungan dan pengangkutan di Malaysia. Okey. Pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Okey, hidroelektrik tadi kita akan gunakan air untuk menghasilkan, untuk menjana kuasa elektrik. Sungai dijadikan empangan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey. Contohnya empangan Tenom Pangi Sabah, empangan Murum Sarawak, empangan Kenering Perak, empangan Pergau Kelantan. Okey, yang sebelah ni contoh empangan Kenering Perak. Okey, ini contoh-contoh dia.
Info geografi, kita tengok info geografi. Bandar Temerloh di negeri Pahang dikenali sebagai bandar ikan patin kerana penternakan ikan patin dalam sangkar banyak dijalankan di Sungai Pahang sekitar daerah ini. Ikan patin juga menjadi masakan istimewa yang disajikan di restoran di Bandar Temerloh. Okey, ini untuk kepentingan saliran. Sambung lagi. Kepentingan bentuk muka bumi pinggir laut. Okey, kepentingannya ada 4. Yang pertama perikanan, yang kedua pelancongan, yang ketiga perlombongan, dan yang keempat pelabuhan. Okey, kita tengok satu persatu. Pertama, kepentingannya adalah untuk perikanan. Antara kawasan perikanan utama di Malaysia, contohnya Kuala Selangor, Kuala Muda Kedah dan Sandakan Sabah. Okey, pelancongan pula kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang mampu menggalakkan kegiatan pelancongan. Contohnya Pulau Pangkor Perak, Pulau Sipadan Sabah, Pulau Tioman Pahang. Ini 3 contoh. Tepi ni gambar di Pulau Sipadan Sabah. Cantik kan? Okey. Yang ketiga, perlombongan. Okey, kawasan pesisir pantai kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Sumber ini terdapat di kawasan pesisir pantai Terengganu, Sarawak dan Sabah. Okey, sebelah ni contoh pelantar minyak Terengganu. Okey, itu 3. Okey, sekarang yang keempat, kepentingan yang keempat iaitu pelabuhan. Kawasan pinggir laut berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang sesuai dijadikan tapak pelabuhan. Contohnya Pelabuhan Klang, Selangor dan Pelabuhan Pasir Gudang, Johor. Okey, itu 4 kepentingan pinggir laut. Yang pertama perikanan, yang kedua pelancongan, yang ketiga perlombongan dan yang keempat pelabuhan. Okey, itu sahaja untuk bab 6. Jadi kita imbas kembali apa yang terdapat dalam bab 6 ini. Bab 6 ini kita belajar mengenai bentuk muka bumi. Kita ada bentuk muka bumi tanah tinggi dan tanah pamah, saliran dan pinggir laut. Ada 4 bentuk muka bumi. Okey, tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Contohnya seperti Banjaran Titiwangsa yang juga merupakan tulang belakang semenanjung Malaysia, dan gunung tertinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu di Banjaran Crocker. Kepentingan tanah tinggi ini adalah untuk kawasan pelancongan, kawasan pertanian serta menjana kuasa hidroelektrik. Okey, bentuk muka bumi tanah pamah pula mempunyai ketinggian kurang daripada 180 meter dari aras laut dan lebih luas di pantai barat semenanjung Malaysia. Kepentingannya ianya sesuai untuk aktiviti pertanian, pertempatan, perhubungan dan pengangkutan serta perindustrian dan perdagangan. Okey, manakala bentuk muka bumi saliran merupakan terdapat banyak ditemukan sungai semula jadi dan tasik. Okey, bermula di kawasan tanah tinggi seperti Sungai Pahang dan Sungai Rajang. Terdapat 2 jenis tasik, tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Kepentingannya pula sesuai untuk aktiviti penternakan dan penangkapan ikan air tawar, penjanaan kuasa hidroelektrik, perhubungan dan pengangkutan serta sempadan negeri dan antarabangsa. Dan bentuk muka bumi yang terakhir iaitu pinggir laut mempunyai pinggir laut yang panjang. Di Malaysia ini mempunyai pinggir laut yang terpanjang. Ciri-ciri fizikal yang menarik seperti pulau, tanjung dan teluk. Kepentingannya ia sesuai untuk aktiviti pelancongan, perikanan, perlombongan dan pelabuhan.